Tak payah duduk belajar sampai bertahun-tahun. Lagu mana pun huruf dot kamu tak boleh sebut sampai elok. Sebab Nabi kata aku yang paling fasih menyebut dot. Dot ni Nabi mengaku dia seorang yang fasih menyebut dot. Kamu belajar beberapa tahun pun tok kamu sendiri pun sebut tak boleh. Kan? Walau dha payah. Dha ni cukup payah. Walau dha ni. Nabi kata dia seorang yang paling fasih menyebut dot. Di mana kita belajar lama mana pun duk tak fasih tu. Lepas tu pondok dia pegang, baca bagi elok, bunyi bagi kena, sudah. Baca mat bagi elok, tasyik bagi elok. Pokok tajwid jangan. Kan? Pokok tajwid kadang-kadang dia semayang pegang kita, boleh tak mau. Teruk sangat tajwid dia. Mengaji tajwid sampai teruk itu tak juga. Dia kalau dibaling dia dah Haji Ahmad, dia panggil Haji Ahmad Fatihah. Tu dia orang tani ke? Nak pergi belajar Fatihah dia boleh. Tapi setahun juga. Setahun baru lulus nak baca Fatihah. Kalau begitu dahsyat. Kalau kita yang dah belajar tajwid boleh lagi belajar. Kalau orang kampung tak payah. Nanti dia kata apa? Semayang punya payah. Dah semayang payah, baca Fatihah payah pula. Baik aku tak payah semayang. Pokok tajwid kadang-kadang kena marah juga. Dia kadang-kadang dia panggil orang Kelantan kata berdoa. Dia berdoa sangat. Tu wala wa mura'atu tasydidatiha, dan menjaga memelihara segala tasydid Fatihah. Nanti dia akan cerita tu tasydid tu, dia akan sebut nanti. Lagi pula wa alla yaskuta saktatan tawilah, dan kelima bahawa jangan diam ia musalli. Musalli tu bahasa Arab, dia nak mentafsirkan domeh dalam ia. Ia tu siapa? Musalli, dia buat siap. Jadi kita tak perlu cari ia tu siapa. Kelima bahawa jangan diam ia musalli, orang yang sembahyang akan diam yang panjang, diam yang lama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tak pasal-pasal dia diam lama-lama begitu. Jangan diam terlalu lama. Itu melainkan terlekat dan sebagainya, tu tak ada masalah. Ataupun nak sebut susah, itu lain. Gagap ataupun dia terlupa. Tapi jangan lupa pun jangan terlalu lama sangat panjang. Wa alla yaskuta saktatan tawilah, jangan dia diam yang lama yang panjang. Tapi ini dengan tidak ada uzur, dengan tanpa uzur. Kalau sebab uzur tak apa. Sebab uzur tak ada masalah. Kalau dia uzur seperti mana? Lupa, ataupun dengan sebab jahil, ataupun dengan sebab dia tak ingat bacaan, tak apa lama, tak beri mudarat. Tak beri mudarat. Tapi jangan sampai lama tu terlalu lama sangat. Itu tak boleh lah. Dia lupa nak cari you sampai setengah jam. Tak boleh lah tu. Sekadar sikit-sikit. Lama tu sekadar 20 saat 30 saat tak ada masalah. Dengan sebab kita lupa ataupun uzur yang menyebabkan kita tidak boleh baca dengan lancar bacaan Fatihah tadi. Jangan diam lama. Diam lama ni nak rujuk di mana? Itu dia kena tengok uruf. Uruf ni tengoklah. Selalunya kalau macam tu orang kata lama ke ataupun sebentar. Kalau orang pakai kata lama tu imam berhenti tu, habis dia kira uruf. Uruf ni pandangan orang ramai, pandangan majoriti. Pandangan majoriti bila semua, kalau kata tu imam tu jenis baca begitu
Sampai dalam kampung tu semua kata apa? Tu imam ni apa? Baca berhenti lama. Itu makna berhenti lama. Kenapa tu imam ni baca berhenti lama? Semua pakat kata tu imam berhenti lama. Kalau kata pakat kata tu imam berhenti lama, itu dia panggil uruf. Jadi lama sungguh dia panggil. Kalau ada kata tak lama sekadar tu, tak apa. Dia panggil uruf. Rujuk kembali kepada uruf, pandangan majoriti. Wala qasiratan, dan keenam, jangan diam yang pendek. Yaqsudu biha qat'al qiraati, dan keenam, jangan diam yang pendek, yang sebentar, yang menyahaja ia pada Fatihah akan memutus bacaan. Dia masalah ada dua. Pertama, dia baca Fatihah, dia berhenti terlalu lama, maka putus bacaan tadi. Dia kena baca lain. Kan? Yang ni dia niat putus ataupun tak niat putus dengan sebab lama dia berhenti. Hak bacaan pendek ni dia baca, dia niat putus. Maliki yaumiddin, dia niat keluar daripada baca Fatihah. Maliki yaumiddin, dia niat putus. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka, putuslah bacaan Fatihah tadi. Sebab apa? Walaupun sebentar dia diam, tapi dia niat nak memutuskan bacaan. Putuslah bacaan tadi walaupun tak lama. Tetapi yang mula tadi ni, yang dia diam lama tadi, sama ada dia niat putus ataupun tak niat putus, terputuslah bacaan tadi. Tapi kalau bacaan dia diam pendek, diam hanya sebentar, tapi dia niat putus, maka putuslah walaupun diam tadi tidak panjang. Niat memutuskan bacaan. Niat memutuskan, dia niat bukan hadir dia nak berhenti baca Fatihah. Habis itu. Wa adamul lahni al-mukhilli bil makna, dan ini yang keberapa ni? Dia sebut yang kelima dan keenam. Ketujuh dia tak sebut pula lah. Jadi macam itu. Wa adamul lahni, dan pula ketiadaan tersalah yang merosakkan, yang mencederakan. Merosak tu akan makna. Dia baca tu merosakkan makna, sampai makna lari. Makna dia lari dengan sebab kita baca tu cedera, sampai lari makna. Tu. Dan kata Syekh Asy-Syarqawi, termasuk dengan salah bacaan ini di sisi ulama fiqh, merangkumi perubahan i'rab. Iyyaka na'budu, kita baca iyyaki na'budu, iyyaka nu'badu. Perubahan i'rab dan penukaran huruf dengan huruf yang lain. Ni cedera yang merosakkan makna ini ialah dia pergi baca baris tak betul. Itu makna perubahan i'rab. Dan dia menukarkan huruf dengan huruf yang lain. Jadi berpindah makna kalimah tadi kepada makna yang lain. Contohnya mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita pergi baca apa? Tu. An'am tu mana aku beri nikmat. Padahal kita sebut, Nabi tahu kata Allah beri nikmat. Kita kata aku pula. Teruk lagi ti. Ti tu apa? Khitab kepada perempuan, seolahnya Allah perempuan. Siratal ladzina, allazi siratal ladzi,
siratal ladzina an'am. Tu kalau kita tengok masuk dalam kampung, kita boleh dengar macam-macam. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Bi fathah dal pun ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Macam-macam dia buat. Begitu juga kita pergi dhammah sad. Ihdinas ada sara apa dah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi. Banyak je ni, tu Imam Malah. Siratal ladzi, sara, bunyi sara. Lapa buat sara. Tapi betul sungguh, kalau kita setahun belajar Fatihah ni dari sudut i'rab lagi, makhraj, memang setahun tu. Cuma dekat sin sirah tu, di sin tu, situ ada bahas. Di situ ada ulama membolehkan. Tapi jangan kita sengaja lah. Siratal ladzi, si dia baca si. Tu ada sebut dalam kitab. Tapi tu pun dengan sebab kita tak boleh nak sebut. Tu dengan sebab lahjah kita. Lahjah kita ni kita nak ubah tak boleh. Dia nak jadi sad, jadi sin juga. Boleh. Habis. Banyak. Dalam Fatihah saja cukup banyak. Tersalah yang merasakan akan makna. Wasak makna. Siratal ladzina an'amta, kita baca tu ataupun ti. Wa antakuna, dia kadang hak tak tasydid, hak tak khalqalah, kita khalqalah. Ni pun banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada pada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia pergi baca an'amta 'al siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Kita bukan sedang siratal ladzina an'amta 'alaihim, mana ada an'am. Fatihah ni payah. Macam mana? Jadi kau tu mencerahkan makna. Rosak tu. Kalau dia tak boleh sebut, tak apa. Kalau dia tak boleh sebut, memang tak boleh sebab telah atau lidah keras, tak apa, tak masalah. Tapi masa dia baca tu, memang dia niat ra, tapi dia terbit ra. Tak apa. Tapi jangan dia tak ada niat ra dah. Sebab apa? Memang aku kena sebut ra. Jadi sira, tak, dia kena usaha nak habis sebut ra, tapi bunyi ra, tak apa. Sira bunyi ra juga, tak ada masalah. Jadi dia ni paling baik jangan jadi imam. Kata semua ulama boleh jadi imam. Bila seorang tadi, bila sah bacaan dia, maka kita boleh ikut imam. Tapi makruh. Makruh kita ikut dia. Dia tak jadi imam. Dia khusus dekat dia. Kadang-kadang dia jenis orang tua-tua ni, dia baca begitu. Nak suruh dia berhenti jadi imam, dia marah. Tapi dia baca sirah. Ta'alaihim, duk him tu lah. Dah lah ta'alai, alai pula. Ta'alaihim, alaihim. Payah Fatihah. Kadang masa kita mengajar ni boleh sebut, bila kita baca, kita tak sedar. Banyak kita baca salah. Tapi tu dia tak sampai lahan mukhil. Alaihim tu dia tak sampai tahap sampai tak sah dah. Wa adamul lahnil mukhil wa an takuna halatal qiyam, dan bahawa dibaca Fatihah pada ketika berdiri.
Baca Fatihah mestilah dalam keadaan berdiri. Ini bagi mereka yang boleh berdiri. Kalau mereka yang sembahyang duduk, kena duduklah baca Fatihah tadi. Tapi yang boleh berdiri, ni sembahyang fardu ni, sembahyang sunat tak apa. Sembahyang fardu kalau dia boleh berdiri, dia kena baca Fatihah berdiri. Dia tidak boleh duduk. Tu. Pada sembahyang fardu disebut. Pada sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat, kita boleh duduk walaupun kita tak uzur. Jadi maknanya kita baca Fatihah ni hendaklah kita jatuhkan Fatihah setiap hurufnya pada ketika berdiri. Dan masuk juga kita baca Fatihah bukan pada ketika berdiri. Mana? Kita naik daripada sujud yang kedua. Kita naik pada sujud kedua tu tak ada berdiri elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ataupun dia baca Fatihah tak baca surah dah, dia nak rokok. Waladdallin tu masa dia rokok. Tak boleh juga. Dia mesti dalam keadaan berdiri. Itu pun termasuk dalam masalah ni. Kita baca, memanglah kalau dah sembahyang fardu, kita nak baca Fatihah berdiri, bukan kata baca Fatihah takbir duduk pun tak sah dah. Kena faham tu. Ni Fatihah kena baca dalam keadaan berdiri pada sembahyang fardu. Bukan masalah kita nak yang sebenarnya saya sebut tadi. Sebab apa? Baca Fatihah bukan setakat pada ketika berdiri. Kalau sembahyang fardu ni kita takbir duduk pun tak sah. Jangan kata baca Fatihah, duduk pun tak boleh dah. Maksud baca Fatihah ni tidak dalam keadaan berdiri. Contohnya dia duduk bangkit pada sujud. Dia bangkit pada sujud, dia tak ada berdiri elok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia sambung daripada dia naik tadi. Ataupun waladdallin, dia turun rokok dah. Amin masa dalam rokok. Tak boleh. Dia nak mesti dalam keadaan berdiri. Berarti kita jangan pula kadang dia malas, dia nak cepat. Waladdallin, amin. Terus rokok. Tak, berhenti sat dulu. Berhenti. Mesti dalam keadaan kita berdiri. Ni macam-macam passion, macam-macam gaya. Kalau kita tengok orang baca orang sembahyang ni macam-macam. Dia tak kira takbir lagi. Wa ayyasma'a nafsah. Paling baik bukan yasma'a, yusmi'. Dia memperdengarkan. Asma'a yusmu isma'. Wa ayyasma'a nafsah ni ayyusmi'a nafsahul qira'ata. Dia pun tinggal lah yang ke-8 yang ke bawah, tak tahu dia pun tinggal. Dalam saat ini adalah hujung dia pun yang 10. Dan wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata, dan bahawa hendak mendengarkan ia musalli akan diri. Bukan mendengar, memperdengarkan. Yusmi' ni memperdengarkan dirinya. Maknanya dirinya mesti kena dengar. Dia jangan baca Fatihah terlalu perlahan sampai dia sendiri tak dengar. So kurang bunyi juga, sikit-sikit kena dengar. Kadang-kadang orang dia tertipu. Dia tertipu dengan bacaan dah. Sebenarnya bacaan dia tak dengar pun, tapi bila kita baca seolah macam kita dengar. Macam kita cakap dah hati, aku nak pergi masjid. Macam kita dengar tapi bukan dengar. Banyak orang tertipu. Dia kena baca sekurang-kurangnya telinga dengar. Kalau telinga tak dengar bacaan tadi, tak sah. Dia jangan perlahan sangat sampai tak dengar langsung. Jangan derah sangat hingga mengganggu orang sebelah sembahyang. Wa ayyusmi'a